So untuk topik fakta yang pertama, okay, yang cikgu nak highlightkan pada hari itu adalah prinsip Bernoulli. Okay, so prinsip Bernoulli adalah salah satu topik yang kita target untuk keluar lah sebabnya belum pernah keluar lagi. Jadi dekat slide itu cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan prinsip Bernoulli dengan apakah contoh soalan yang mungkin keluar. Okay. So untuk prinsip Bernoulli, munnya keluar, mungkin ni akan tanya benda macam apa yang kita terangkan ataupun apa yang kita bincangkan pada hari itulah. Okay. So sebenarnya untuk prinsip Bernoulli-nya sebenarnya memang agak susah lah. Jadi cikgu faham misalnya yang kelas cikgu DEF memang agak sukar untuk faham untuk prinsip Bernoulli. Tapi at least awak tahu sikit lah. Mun misalnya orang sebut Bernoulli, awak tahu apa yang awak kena fikir. Okay. So kita start. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan prinsip Bernoulli adalah apabila had laju sesuatu bendalir itu meningkat, tekanannya akan berkurang. Okay, bendalir tu, dekat situ kan ada tulis bendalir. Okay, sekejap cikgu highlightkan dulu. Bendalir. Okay, bendalir kan. Okay, so bendalir ya semestinya cecair. Dia boleh cecair, dia boleh gas. So, ia adalah yang dimaksudkan dengan bendalir. Jadi awak kena ingat mun had lajunya meningkat, tekanannya akan kurang. Had lajunya, munnya lajunya pun tekanan kurang. Ingat macam ni je. Okey, boleh? Okey, next kita pergi kepada aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, biasanya aplikasi yang biasanya keluar adalah dekat sayap balon kita, sayap kapal terbang. Macam ni kapal terbang kita boleh terbang. Macam ni. Okay, so dalam reka bentuk sebuah kapal terbangnya ada benda yang ada nama aerofoil. Foil, betul kan sebutnya? Aerofoil Okay, so aerofoil tu lah yang kita sebutnya sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang tu bentuknya salah cikgu Okay, sayap kapal terbang tu bentuknya aerofoil. Bentuk sayap kapal terbang, bukan sayap kapal terbang. Itu memang namanya sayap kapal terbang, bentuknya aerofoil. Tengok bentuknya. Depannya tu besar, kecil ke belakang. Macam tu bentuknya aerofoil. Okey, jadi apa kaitan aerofoil dengan prinsip Bernoulli? Okey, so kita terangkan. Okey, untuk apabila kita gerakkan sebuah kapal terbang kan, jadi awak akan dapat tahu udara dekat atas tu sangat laju. Okey, apabila contoh awak tiup sebuah selai kertas kan. Jadi apabila dekat atas kertas ya, udaranya laju berbanding dekat bawah. Dekat bawah tu udaranya slow je, perlahan je. Bawahnya perlahan. Ingat, udara laju atas, bawahnya perlahan. Jadi ingat maksud prinsip Bernoulli tadi. Maksudnya misalnya had lajunya meningkat, had lajunya meningkat, tekanannya jadi rendah. Jadi sekarang dekat atas tu pun had lajunya apa? Had lajunya laju kan. Jadi tekanannya akan jadi kurang kat situ. Okay, so kita tengok gambar next. Okay, tengok. Oleh sebabnya dekat area situ udara had laju udaranya laju, jadi tekanannya rendah. Okay, bawah tu tadi udaranya slow, udaranya perlahan je, jadi tekanannya tinggi. Jadi biasanya soalannya akan tanya apakah yang akan berlaku di bahagian X? Contohlah ambilnya contoh X dekat situ. Apakah yang berlaku pada tekanan di bahagian X? So, apadalah tekanannya rendah. Ataupun, apakah yang berlaku pada pergerakan udara ataupun had laju udara di bahagian Y? So, apadalah had laju udaranya perlahan. So, soalannya macam ni je, senang je. Ataupun dia tanya, apakah aplikasi yang digunakan dalam prinsip Bernoulli? Aerofoil. Okay? Okay, senang je. Okay, itu adalah contoh soalannya. Yang tu dia tanya soalan dalam soalan 11 ataupun 12, 4 markah. So, awak kena terangkan dengan menggunakan prinsip Bernoulli bagaimana pesawat boleh terbang di udara. Okay, tengok jawapannya. Okay, yang pertama, sayap pesawat terbang berbentuk aerofoil. So, 1 markah. Di bahagian atas, udara lebih rendah terhasil, manakala di bahagian bawah udara lebih tinggi terhasil. Okey, disebabkan udara itu so ada perbezaan kan tekanan. Jadi apabila ada perbezaan tekanan, so kita akan maka terhasillah daya angkat. Daya angkat itulah yang menyebabkan
pesawat awak attack tertolak ke atas. Sebabnya atasnya tekanannya rendah, bawahnya tinggi. Jadi apabila nya rendah, contoh macam tu kan? Okey, contoh tu adalah kapal terbang. Okey, tekanan dekat atasnya rendah, dekat bawahnya tinggi. Jadi yang bawah tingginya akan tolak yang atas. Okey. Jadi apabila nya tolaknya kan tinggi, jadi nya dapat tolak dengan okey. Jadi dapatlah kapal terbang awak pun berjalan. Okey, senang kan? Okey, so untuk prinsip Bernoulli je yang awak kena faham. Okey? So ada soalan boleh PM cikgu. Okey, bye.